Qanaah. Rupanya qanaah ni ada dalil dalam Quran. Apa dalilnya? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, tak kiralah asal soleh ya, sedang ia beriman. Itu syarat dia buat soleh, tapi orang Islam, orang beriman. Jiran kita bukan tak baik tuan, cuma bukan Islam. Baik, petang-petang tak kita berjalan dekat maghrib, dia kata awak tak semayang maghrib ke? Dia tanya kita mana baik. Kadang kita sakit tengah malam, sakit dalam perut, kita telefon dia, bangun tuan 3 pagi 4 pagi, undur kereta, angkat kita, nak hantar ke hospital, masuk dalam bonet kereta apa, dia hantar ke hospital. Maknanya baik, tetapi tengok tu apa dia tu, wa huwa mu'minun. Sepatutnya kalau orang buat baik, beriman, baru termasuk dalam ayat ni, tetapi tidak beriman. Itu yang sayang tu. Apa jadi orang buat amal soleh, tak kira lelaki, tak kira puang, sedang dia beriman, dengar Allah janji tu, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kehidupan baik ni pula ahli tafsir kata tak nanti duit banyak, pitih banyak, pengaruh ada, tidak. Tenteram, tenang, dengan orang mudah kira bicara, semua takdir Tuhan diterima dengan redha. Ni dipanggil hayatan tayyibah, hidup yang berkat, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang berganda-ganda di akhirat kelak, di atas apa yang telah mereka usahakan. Surah An-Nahl, surah An-Nahlu, yakni lebah, surah lebah ayat 97. Definisi qanaah, apa maksud qanaah ni ya? Qanaah dari segi bahasa ialah suatu sifat yang merasa cukup serta puas dengan apa yang telah dikurniakan Allah, dan merasa tunduk serta akur terhadap kurniaannya. Mana hak Tuhan beri kita sudah banyak, cuma yang kurang kitanya dengan Tuhan syukur kurang. Nikmat Tuhan sudah banyak diberi, syukur kita kurang. Sudahlah kurang syukur, tak qanaah pula, tak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Antara tanda-tanda orang bersyukur inilah qanaah, cukup dah Tuhan bagi. Itu tanda syukur ya. Saya ingat dah sambung dah kerja tu, walaupun pihak universiti nak suruh sambung lagi 5 tahun, kata tak dah aku. Cukuplah apa yang ada di rumah tu. Duit dalam bank pun dalam 60 juta cukup dah. Anak-anak semua dah secukup ya. Manakala dari segi istilah tasawuf pula, kita cuba menukilkan pendapat sebahagian ahli tasawuf di dalam menjelaskan takrif sifat terpuji ini. Pertama, Muhammad Ali At-Turmuzi, tokoh tasawuf, apa katanya? Qanaah ni ialah jiwa kamu yang redha, rela. Qanaah ni dia mari dari hati, redha, terima terhadap pemberian rezeki yang telah ditentukannya. Ya, rezeki bukan saja soal Tuhan beri, soal bagaimana kita terima. Cuba tengok tak, Asyah dengan Fir'aun menikah, tak dapat anak. Maryam tak menikah, boleh anak. Ni kita panggil rezeki bahagian masing-masing. Padahal Fir'aun ni tuan, dia bukan satu orang yang mandul,
Tetapi Allah jaga Asiyah yang beriman daripada disentuh Fir'aun, yang mana kata ahli tafsir sepanjang hidup rumah tangga mereka, tiap-tiap malam syaitan menyerupai Asiyah lalu Fir'aun tidur dengannya. Jadi Asiyah selamat. Ni cara Tuhan nak selamat orang beriman, orang soleh. Tapi Maryam tak ada menikah, tak ada kahwin, tak dapat anak. Bahagian rezeki masing-masing. Lalu yang menjadi qanaah dalam hal menerima takdir rezeki bahagian masing-masing ialah kamu redha ke tidak ni. Kalau redha, awak qanaah. Satu orang tuan-tuan, sebangkali saya dah cerita dah ni, kehilangan anaknya dalam jungle trekking. Jungle trekking masuk hutang tu, macam budak-budak anak serigala scout tu masuk dalam hutang. Bila masuk dalam hutang checkpoint pertama dia lapor diri. Jalan lagi hutang, naik bukit, turun pokok apa semua, checkpoint kedua lapor diri. Sehingga checkpoint terakhir keempat tak ada mari. Sedang nak maghrib, nak gelap dah. Dalam hutang kau gelap. Maka orang pun cari, masuk berita viral di Malaysia. Allah yarham adik Ahmad Rafiqin. Kalau tarik Google keluar balik, ni jirang saya mati. Maka orang pun cari tu, Ahmad Rafiqin, orang tanya, kenapa Datuk buat contoh kuat sangat suara tu? Takut mana ada hak mengatuk menjadi segar balik. Begitu je lah cara nak tu ni dalam kelas ni. Dia panggil Rafiqin, panggil tak ada. Maka bila dah masuk gelap, dok dia cari dalam hutang bahaya apa, polis dipanggil, panggil bomba, panggil cari dalam hutang. 3 hari 3 malam cari. Biasa cerita gitu sama ya, mesti 3 hari. Tapi 3 hari sungguh cari, berjumpa telah mati anak muda ni, mati dah. Umur 16 tahun, tingkatan 4. Mati. Bangkali terjatuh ke apa, sebahagian badannya terendam air tepi sungai. Lain ni masih atas darat, mana mungkin boleh menapah apa, mati dah habis umur. Maka polis pun bukuhlah sekian usung wak balik di rumah. Bila wak balik tuan-tuan, mak saya ni telefon sama, berdoa lah, semayang ajak dah ke jiran kita, kata yelah mi, semayang ajak lah, berdoa apa. Dengar berita berjumpa, saya balik. Bila balik tuan, saya pergi rumahnya. Ibu bapanya siapa? Guru bahasa Inggeris. Suami isteri ni guru bahasa Inggeris. Sampai sekarang saya buat contoh dalam YouTube pun banyak. Sampai Cikgu Azman pun selalu dengar saya buat contoh beliau sekeluarga ni. Maka bila beliau tengok saya dari jauh, nampak saya dari jauh, menangis dia. Saya pun menangis, dia jiran baik sangat. Nangis ke saya peluk dia. Saya kata sabarlah cikgu. Begitu je lah hak boleh kata tuan ya. Tengah kesusahan orang ni, kita jadi tak tahu nak cakap apa. Saya kata sabarlah cikgu. Sama saya pergi tsunami dulu. Saya duduk 10 hari. Sampai di Kabupaten Melabuh Suat Timah Aceh tuan-tuan. Ya Allah, padang jarak, padang terkukur, mayat masih dicari dalam tanah dan atas pokok. Kenapa atas pokok? Ada yang mati air tersangkut. Masih cari mayat. Padang jarak, padang terkukur. Saya tidur bawah runtuhan stadium saja 10 hari. Maka diminta saya ceramahlah dalam surau sementara dibuat dengan kayu-kayu hanyut. Maka saya tuan tak tahu nak ceramah apa, tak tahu nak bercakap apa. Kenapa? Sejarah dunia tsunami ni. Saya sehingga ada satu orang menangis peluk saya, Pak Ustaz, sampai ke mati saya akan menyesal. Kenapa? Saya pegang mak saya, air terlalu laju, tak nak buat apa, saya lepas. Allah tuan, sampai ke mati teringatlah dia.
Bukan semua mati lemas, ada yang mati dipukul air terlalu kuat, terlantung ke zinc rumah, putus dua badannya. Ada yang terhantuk kepala ditolak air, kena ke seming, mati. Ini salah satu bentuk sejarah dunia. Allah turun peringatan berlaku rumpung bangsa kita dekat negara kita ni. Halah tuan kayanya Tuhan. Tu saya bila diminta ceramah tak tahu nak kata apa. Saya cuma kata tuan-tuan meminta saya berceramah dengan harapan nak dengar ayat Quran, nak dengar hadis Nabi. Memang patut begitulah, saya dan tuan-tuan kena dengar Quran dan hadis. Cuma saya secara jujur tak tahu nak bercakap apa. Sebab kalau saya kata sabarlah, tuan-tuan terlebih lagi sabar. Kalau saya kata redalah, tuan-tuan sendiri mengalami jiwa yang nak reda tu macam mana. Sebab tu saya tak tahu nak kata apa. Cuma oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh tenangkan saudara kamu. Musibah turun ni Allah tak buat naya, kau orang tidak. Allah tak buat naya. Budak kecil bila kematian orang tuanya, sewaktu dia patut masih lagi mendapat kasih sayangkah, apa ni, didikkankah daripada mak ayah, tiba-tiba mati. Seakan-akan Allah berhutang waktu yang sepatutnya ada pada budak-budak lain dengan kanak-kanak itu. Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala kira walau sehaluh-haluhnya tak ada rugi, bahkan digandakan di akhirat. Kita barangkali bila samang orang kita nak ganti rugi, samang malu, pulaknya trauma, bahagian tiga pula sejak pada ni saya jadi tak boleh tidur malam, terganggu kesihatan, banyaklah kita catat kerugian. Bila satu orang kehilangan mak ayah atau rugi atau Allah kira tuan. Allah ni maha adil ya, maha adil. Jadi begitulah, saya kata sabarlah cikgu. Apa beliau jawab pada saya? Itu yang saya teringat tu. Dia kata tak apa ustaz, apa yang Allah Ta'ala buat ni molek belaka. Allah tuan, sedihnya saya dengar. Apa yang Tuhan buat ni ustaz tak apa, semuanya molek belaka. Yang cakap ni pula bukan ustaz, bukan guru jekoh, bukan qadi daerah, bukan mufti, bukan dah guru bahasa Inggeris. Nampak dah artinya reda ya? Reda. Orang dekat dengan Tuhan, orang serah tak apalah, Tuhan tidak buat naya.